Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Saya muliakan Tuan ada Tuan Musi Zaidin, ada juga Tuan Kuasa, para imam, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Pertama sekali kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekali lagi pada malam ni. Ini kita berada pada 27 Syaban. Kalau ikutnya Syaban bulan ni 29 ni lah, 29 Syaban dia. Bulan Islam ni di antara 29 atau 30 hari je. Jadi makna macam kita punya kiraan tu, sebab kalendar tu hari Khamis puasa kan. Khamis puasa. Jadi Selasa 28, Rabu 29, Khamis dah satu. Maksudnya kalau kiraan tu sepatutnya nampak anak bulan lah. Jadi Nabi SAW kalau dia puasa, sepanjang dia puasa di Madinah tu, Nabi sempat 9 kali Ramadan. Nabi puasa diwajibkan Ramadan pada tahun kedua Hijrah. So Nabi meninggal dalam 11 Hijrah. Jadi Nabi sempat dalam 9 kali lah, 9 kali puasa. 9 kali tu 8 kali Nabi puasa 29 hari. 8 kali Nabi puasa tu 29 hari. Sekali je yang 30 hari. Jadi banyak juga yang jatuh 29 tu. Baik tuan-tuan, jadi hari ni kita berada pada 27 Syaban, yang mana rasanya kita bincang sikit lah kan. Mungkin kita kena bincang-bincang sikit lah sebelum kita masuk kitab ni. Kalau masuk lah, kalau masuk, okey. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jadi untuk masuk tajuk ni, Ramadan ni tuan-tuan, apabila dia datang, bila dia datang, ada beberapa golongan orang yang terima bulan Ramadan ni. Yang pertama, golongan yang pertama, dia rasa tak senang datangnya bulan Ramadan. Dia tak senang. Kenapa? Malih lah nak puasa-puasa ni, ponek kan. Tak larik lah, panih. Malaysia ni panih kan. Dia jadi ponek, panih, dahaga kan. Selama ni pun dia tak adalah minum warna air dah. Tapi bila time Ramadan tu dia rasa nak minum, so nak minum sangat lah. Yang tu golongan yang pertama, apabila Ramadan datang. Golongan yang kedua pula, apabila datang Ramadan, dia tak suka kan. Yang ni tengah-tengah sikit lah. Yang tadi teruk lah kan. Yang kedua ni dia tak suka, tapi dia gelisah, susah hati kan. Gelisah dia tak adalah tak suka. Dia gelisah, tak dapat lah nak minum. Dia tarik pagi-pagi kan. Pagi-pagi itu dia punya amalan, daripada nenek moyang diwarisi dulu. Pagi dia tarik kan. Ataupun orang yang minum kopi tu, dia nak kopi. Pagi tu kalau tak minum kopi, kepala dia, otak dia tak boleh berfungsi dengan baik kan. Ataupun badan dia tak boleh nak berfungsi kan. Tak boleh nak buat kerja, tak boleh nak berfikir. Jadi dia rasa gelisah dengan datangnya bulan Ramadan. Dan golongan yang ketiga adalah golongan yang suka dengan kehadiran bulan Ramadan. Tetapi suka ni pun terbahagi pula kepada beberapa golongan. Yang suka yang pertama ni, dia suka sebab Alhamdulillah Ramadan saya dapat menjalani diet dengan baik kan. Ada sekarang ni kan orang diet kan. Diet sikit kan. Orang dulu tak ada diet pun kan, sehat je. Tapi orang sekarang ni diet kan. Okey, jadi dapatlah turun 10 kilo kan, 20 kilo ke bila datang bulan Ramadan. Dan golongan kedua pula, dia suka bila datang bulan Ramadan, maknanya dia boleh merayau malam-malam kan. Malam hidup kan. Bulan Ramadan malam hidup. Biasa lepas Isyak, kalau dekat tempat besok ke tempat kita ni lepas Isyak dah tak ada lah orang keluar-keluar sangat dah. Tapi bila Ramadan malam hidup, dia suka, dia boleh keluar. Terutamanya budak-budak lah, dia suka keluar.
Golongan ketiga pula, yang suka ni tadi, yang pertama tadi apa? Suka sebab apa? Diet. Yang kedua suka boleh keluar malam. Yang ketiga pula dia suka sebab bila kata Ramadan maknanya dah nak raya kan. Tu dia rumah tu. Oh, nak raya, kita bersiap, kita shopping, kita buat kuih kan, siap. Jadi yang ni pun ada juga suka Ramadan, tetapi bukan sebab Ramadan tu. Dia suka sebab ada benda yang nak datang selepas tu. Okay, jadi ada beberapa golongan yang suka. Yang keempat, orang yang apabila datang Ramadan dia suka. Sebab apa dia suka? Sebab dia tahu dia banyak dosa. Apabila datang bulan Ramadan, dia tahu Allah Ta'ala nak ampunkan dia. Dia suka apabila, sebab dia tahu dosa dia, ya Allah, dosa aku dengan kau ni banyaklah kan, daripada muda ni sampai dah berusia ni banyaklah, tak solat ko, buat maksiat ko, tengok maksiat ko, cakap benda-benda yang tak baik, tulis benda-benda yang kotor. Itu belum lagi kira dosa dia dengan mak ayah dia, dosa dengan orang-orang sekeliling dia. Dosa dia dengan Tuhan pun banyak. Jadi apabila datang bulan Ramadan dia rasa suka sebab dia tahu ini adalah bulan Allah nak ampunkan dosa-dosa dia. Selain daripada tu juga, dia suka juga sebab Allah Ta'ala nak bagi dia bonus, iaitu apabila dia buat suatu amalan, Allah Ta'ala akan gandakan pahala dia. Dan yang terbesar sekali di dalam bulan Ramadan yang paling dia suka adalah pintu syurga dibuka. Maknanya dia ada peluang nak masuk syurga. Kita semua rasa boleh masuk syurga ke tuan-tuan? Susah nak masuk syurga sebenarnya tuan-tuan. Syurga itu tak dibayar dengan kita balik rumah tengok TV sampai pukul 2 boleh tidur. Susah. Dia perlu dibayar dengan ketaatan kepada Allah. Jadi kita bila datang bulan Ramadan, dia tahu dia ada peluang nak masuk syurga. Okay, jadi inilah beberapa golongan yang apabila datang bulan Ramadan, dia hadapi Ramadan itu dengan perasaan masing-masing. Jadi hari ni kita nak berfikir, kita di mana? Di mana kita ni? Kita golongan yang mana? Satu, yang tak suka ke, yang gelisah ke, yang suka tapi tak kena sebab ke. Jadi kita tempatkan diri kita ini pada golongan yang terakhir tadi. Yang apabila datang Ramadan dia suka, Allah nak ampun dosa dia, Allah nak bagi dia pahala yang banyak. Dengan pahala yang banyak itulah dia boleh memungkinkan dia untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, sebab apa tuan-tuan saya sebut pasal benda ni? Sebab kita kena clear lah apabila kita buat sesuatu benda tu, di akhir nanti hidup kita, apabila kita semua mati di akhirat, kita ini apabila habis je Allah Ta'ala timbang kita, bila kita mati, kita masuk kubur, kita berada di alam barzakh, ini kita tak berhubung dah dengan dunia ni. Jadi sebab tu orang Islam dia tak percaya hantu. Hantu sebab apa? Hantu tu orang percaya orang yang mati tu boleh koja balik orang yang hidup. Itu hantu ni patut orang Islam tak percaya. Kalau dia kata hantu itu adalah jin, jin betul lah, jin memang boleh merasuk orang. Tapi kalau manusia yang dah mati tak boleh, sebab dia barzakh, dia tak boleh dah nak masuk dalam dunia. Kita akan berada di dunia itu, dan apabila kiamat berlaku, semua orang akan dibangkitkan dan kita semua akan bangkit menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Dan waktu tu kita akan berhimpun, dan kita akan minta syafaat Nabi-Nabi ni. Siapa yang boleh tolong ni, copekkan sikit, Allah Ta'ala timbang lah. Jadi kita akan minta tolong Nabi Adam, betul, kita jumpa Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Lepas tu last kali kita jumpa Nabi Muhammad. Yang ni kisah yang Nabi cerita awal-awal yang akan berlaku nanti. Habis semua kita nasib ni lebih kurang lah waktu tu, tetapi selepas sahaja Allah Ta'ala habis timbang kita, kita ini salah satu daripada dua golongan. Sama ada golongan tu siapa? Allah Ta'ala sebut, fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah.
Yang itulah dia. Lepas je Allah Ta'ala timbang amalan kita, sesiapa yang berat timbang kebaikan dia tu, timbang dia tu, baik dia tu lebih, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, dia itu berada pada kehidupan yang gembira, yang suka, dia gembira. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikan dia, maknanya dosa dia banyak daripada baik dia, kan? Baik dia tu sikit je, ringan. Borek tu dosa, fa ummuhu hawiyah, keadaan dia itu hawiyah, ditarik ke bawah, tarik ke bawah, ditarik ke bawah. Wa ma adraka ma hiya, tahu tak kau apa dia yang ke bawah tu? Narun hamiyah, api yang panas, narun hamiyah, wal iyazu billah. Jadi akhirat ni tuan-tuan, nasib kita salah satu di antara dua, iaitu sama ada syurga atau neraka. Tak ada tengah-tengah di antara syurga dan tak. Tak ada. Kalau kita kat dunia ni tuan-tuan, kalau kita malih belajar marin, malih belajar, tak pergi sekolah, ponteng, dapat keputusan teruk, lepas tu tak dapat kerja baik sangat, dapat sikit-sikit, kita masih lagi di dalam golongan, kalau kita hidup pun B40 contohnya, B40 ko M40, kita masih lagi ada rumah, betul, bolehlah hidup, boleh hidup lagi kan, adalah rumah nak duduk, adalah kereta, walaupun tak apa nak boleh jalan mana, tapi boleh lah kan, setakat nak pergi kedai lopeh lah kan, boleh lagi hidup. Tetapi di akhirat tuan-tuan, di akhirat tidak ada kehidupan yang macam tu. Sama ada awak benar-benar malang ataupun awak benar-benar berjaya, itu sahaja. Jadi di mana kita, Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia gambarkan tentang keadaan kita, Allah Taala kata faminhum syaqi wa sa'id, dan di kalangan mereka itu, manusia itu, ada yang syaqi, yang celaka urusan dia, celaka, malang dia tu, wa sa'id, dan ada yang gembira. Jadi tuan-tuan, kita fikir-fikirkanlah, kenapa kita beramal, tuan-tuan. Syurga ni tuan-tuan, kenapa perlu kita sebut pasal akhirat, syurga, neraka, kenapa kita perlu impikan kita dapat syurga? Yang pertama sekali, kita faham sebab kita tak ada pilihan kedua, tak ada kan, hidup tengah-tengah di antara syurga, tak ada di tengah-tengah di antara syurga dan neraka, tak ada. Yang hanya adalah syurga atau neraka. Jadi kita mesti impikan syurga, kita mesti itu, syurga itu target kita. Setengah orang kata jangan beramal sebab syurga, nanti syirik dia kata. Tak ada, benda tu bohong. Kita memang beramal untuk syurga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Allah kata bersegeralah ke ampunan Allah Taala dan syurga yang luasnya langit dan bumi. Allah Taala suruh kita fikir syurga. Tak ada beramal sajalah kita ikhlas, tak ada amal macam tu. Amal memang kita nak sesuatu, iaitu kita nak syurga. Beza dia, orang beramal dia nak benda yang nampak ataupun benda yang Allah Taala janjikan tak nampak. Okey. Jadi itu sebab seseorang itu memilih syurga. Boleh mengharap, boleh mengharap. Kena mengharap syurga. Syurga ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, wa idza sa'altal jannah, apabila kau minta syurga, fas'alil firdaus, minta syurga firdaus. Firdaus ni paling atas, tapi atas firdaus ada satu lagi, nama dia wasilah. Wasilah yang kita baca dalam doa azan tu. Ati Muhammadanil wasilah, wasilah atas daripada firdaus, wasilah itu tempat khas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atas daripada wasilah baurah arasy Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak minta, tapi wasilah tu tak mungkinlah kita dapat kan. Yang boleh dapat atas firdaus, minta yang paling atas. Okey. Jadi tuan-tuan, seperti mana orang bersusah payah di dunia ni, hantar anak kita pergi sekolah, hantar pergi training, pergi camp kan, lepas itu hantar masuk universiti supaya dia dapat apa, dia dapat kerja kan, supaya dia dapat adalah gaji yang baik untuk beli rumah selesa, nak hidup selesa, apa lagi, dapat beli kereta, ada duit sikit nak makan kan. Kita hantar anak kita, harap dia dapat kehidupan yang baik. Katakanlah budak itu berjaya lah,
kan? Dia boleh berjaya dapat ada rumah, ada kereta, umur 35 kan, tercapai semua hajat tu, dah kahwin, ada kereta, 35 kan? Berapa lama je yang usaha kita tu, daripada kecil kita hantar dia tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, masuk universiti tu, berusaha berpuluh tahun kita suruh dia belajar tu untuk hidup 35 tahun dapat semua tu. Purata hidup umur rakyat Malaysia ni lebih kurang 75 tahun. Purata ada yang mati awal, itu semua ajal kan, tapi kita katakan purata kehidupan nyawa dia panggil lifespan, average lifespan Malaysia lebih kurang 75 tahun. Katakanlah dia capai semua tu 35 tahun kan, dia boleh hidup sampai 75. Berapa tahun dia boleh hidup? Dengan dia berusaha tadi tu 40 tahun dengan kesenangan yang dia dapat tu dalam 40 tahun ni. Lepas tu dia pun meninggal. Bila meninggal tak ada apa kan. Jadi kita semua tuan-tuan kita kena fikirkan apa yang kita buat melalui Ramadan ni, apa yang kita boleh lakukan untuk kita bawa bekal kita ke sana. Apa yang boleh kita buat? Syurga ni, bila sebut syurga, syurga satulah, dia memang tak ada pilihan lain, memang kena syurga. Dan Allah Ta'ala pun bagi syurga tu untuk korang ceceniai lah, tak, Allah tak bagi yang simple-simple, Allah bagi yang terbaik pula. Kalau kita berjaya masuk syurga, Allah Ta'ala bagi syurga itu terbaik. Pertama sekali kita nak tengok macam mana tompek tinggal. Sebab kita kalau khabar kita datang ke sini kan, mana kita nak duduk kan, mana nak duduk. Dalam syurga ni ada banyak ada orang duduk di dalam rumah, ada orang duduk dalam istana, ada orang duduk dalam khemah. Dalam syurga pun ada khemah. Sebab Arab ni tuan-tuan, tak tahulah, mungkin sebab Arab memang Arab Badui ni, dia memang suka duduk dalam khemah. Dia suka sangat. Dia ada rumah tu dia bagi unta dia duduk. Dia duduk dalam khemah kan, dia suka sangat duduk dalam khemah. Tapi Nabi kata di syurga ada khemah. Khemah, tetapi khemah dia bukan main-main. Nabi kata sitina mailan, 60 batu. 60 batu tinggi dia ke langit. Khemah tu kan, kita kalau tengok bangunan yang besar kan, kita tengok siling dia tinggi, mewah kan. Ini khemah dia 60 batu. Jadi hebatlah di syurga tu, masya-Allah. Okey. Lepas tu beza orang-orang duduk ni, orang yang duduk di tempat ni dipanggil ghuraf. Ghuraf ni Nabi SAW sebut ghuraf ni macam tempat dia lah, tempat dia tinggal tu. Nabi sebut inna ahlal jannati yatara'auna ahlal ghurafi min fawqihim kama tatara'auna al-kawkabad durri al-ghabira fil ufuq min al-masyriqi aw al-maghrib litafaduli ma bainahum. Sesungguhnya ahli syurga ni, mereka akan saling melihat dia akan tengok jiran dia sini, dia akan tengok jiran dia belah sini. Mereka akan tengok itu jiran-jiran dia ni di atas, mengikut kedudukan masing-masing dalam syurga lah. Ada yang di atas, dia akan nampak syurga di atas, di sebelah sini. Seperti mana Nabi kata dia akan nampak jiran-jiran dia macam mana orang nampak planet-planet yang terbang, bergerak di ufuk, di langit. Macam ni kita nampak bulan tu bergerak kan, kita nampak macam tu kan. Kalau biasa tengok movie kan, tengok cerita-cerita tu, dia akan nampak orang yang hidup di angkasa tu, dia nampak planet ni, dia nampak macam tu, planet ni. Okey, Nabi kata orang jiran-jiran di syurga dia akan nampak orang macam tu, dia akan nampak macam planet-planet yang bergerak tu, minal masyriqi wal maghrib, daripada timur ke barat dia akan nampak. Litafaduli ma bainahum, disebabkan perbezaan darjat di antara mereka, dia akan nampak di sana, di sini, di atas. Jadi itu adalah dipanggil ghuraf. Okey, apa lagi yang Nabi SAW bagi tahu? Ghuraf ni juga dia macam satu tempat tinggal, yang mana Nabi kata di syurga nanti ada ghuraf yang mana daripada luar boleh nampak dalam, daripada dalam nampak luar. Nak bagi tahu design dia tu hebat lah. Design
tak terbayang orang Arab zaman tu, tuan-tuan. Kalau kita hari ni mungkin kita boleh bayang lah, ada tingkap kan, boleh nampak ke, kita boleh terbayang lah. Arab dulu macam mana nak bayang benda tu? Dinding pun pakai tanah. Lihat, Nabi dah gambarkan satu bangunan di syurga yang nampak daripada luar boleh nampak dalam, dalam boleh nampak luar. Cantik lah nak beritahu tempat-tempat tinggal di dalam syurga. Okey, apa lagi yang special dalam syurga ni? Makanan. Makanan dalam syurga sedap. Tapi Allah tak bagi tahu detail lah kan. Dia bagi tahu umum je. Allah kata wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun. Dan kami tambah untuk mereka itu, iaitu ahli syurga, bifakihah, dengan buah-buahan, walahm, dan juga daging, mimma yashtahun, daripada apa yang mereka inginkan, dan apa sahaja yang dia orang nak. Tapi Allah sebut dua, iaitu buah dengan daging. Sebab ini adalah makanan yang favorite. Orang, kalau orang kaya dia makan apa, tuan-tuan? Kan daging lah, kan daging, kaya kan, dia makan red meat lah, wagyu lah kan, wagyu kan, daging tu paling mahal lah tuan-tuan kan. Tak adalah, ada lagi mahal rasa. Jadi Allah Ta'ala sebut mewahnya makan di dalam syurga. Yang makan buah pula, yang ada di pokok tu, kalau kita kat bumi ni, kita nampak buah, kita kena panjat betul. Kita nampak buah, walaupun tak tinggi mana tinggi tu ya, kita still kena panjat, ambil kursi, ambil tangga, panjat ambil. Dalam syurga Allah Ta'ala beritahu fi jannatin 'aliyah, di dalam syurga yang tinggi, qutufuha daniyah, ranting-ranting buah tu yang turun. Kalau kita nak tu dia turun, kita ambil. Begitu sekali gambaran syurga. Apa lagi tadi? Tompek tinggal dah beritahu cantik, makan sedap, minum saya pernah cerita kat sini ni. Minum ni antara benda yang detail yang Allah Ta'ala cerita di dalam syurga. Minum macam mana minum? Bila Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-Insan kita nampak kehidupan ahli syurga ni macam dia orang ni 24 jam bersosial kan. Dia macam orang parti lah, ada parti tu, kita ambil air, minum-minum, buat-buat, enjoy. Macam itulah kehidupan syurga. Seronok happy Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-Insan, innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu minum daripada gelas yang dalamnya ada campuran kafur. Ainan, daripada satu mata air. Mata air ini ada air yang orang tu ambil minum, ambil minum kan. Setiap kali minum makin sedap, minum lagi sedap, minum lagi sedap. Yang tu kehidupan di dalam syurga. Dan level kedua ada juga yang special sikit, iaitu dia tak ambil sendiri, ada orang bawa hidang dekat dia. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Dalam suratul Insan dibawa kepada dia ini dengan gelas-gelas daripada tembaga dan juga gelas-gelas qawarira, iaitu yang kaca, qawarir. Okey. Jadi ada yang macam tu, dan ada level yang lagi tinggi, iaitu Allah Ta'ala kata mereka itu memakai baju-baju sutra yang berwarna hijau, sutra nipis dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka itu gelang, dan wasaqahum rabbuhum syaraban tahura, dan Allah Ta'ala yang bagi minum kepada mereka. Yang ni level paling tinggi, Allah Ta'ala yang bagi dia minum. Dia macam kalau kita datang tu, tuan rumah tuang air dekat gitu, Allah Ta'ala yang bagi kita. Jadi itu antara kehidupan di dalam syurga. Jadi kita nak jelas balik, kita masuk dalam bulan Ramadan ni, apa yang kita nak sebenarnya, tuan-tuan. Okey, habis cerita yang indah-indah di syurga ni, kita kena tahu juga kalau kita tak dapat masuk syurga apa yang menanti kita? Apa yang menanti kita? Neraka. Neraka ni lebih kurang kalau ada seorang ulama kira ni, dia kata Allah Ta'ala lebih kurang guna 8 nama untuk neraka. Ada macam-macam nama untuk neraka, tapi yang paling popular Allah akan sebut An-Nar. Apa dia? Nar. Wa ma adraka ma hiyah tadi? Narun hamiyah. Nar, api. Allah gambarkan neraka itu adalah api. Jadi ada tak orang suka api duduk sebelah dia?
Kecuali dia sojuk betul lah kan. Tapi kalau dia selesa lah, duduk tenang aman, tiba-tiba ada api, skor tak? Tak. Menggambarkan neraka ni adalah satu tempat yang orang tak selesa. Yang sentiasa menjerit je. Api panas. Itu kita geram ni. Orang bernego betul tak? Orang apa? Orang bernego pun tak ada. Kalau mati lah orang bernego dia tak suruh. Oh, yang tu, yang apek tu. Saya pun tak tahu datang daripada mana pegang bendera tu kan. Datang daripada mana idea tu. Saya takut mungkin dia ambil daripada bila Piramli ni, bila dia mati kan, apek tu jatuh daripada hayat, sudah mati ke kan. Dia pegang bendera kan. Kan. Okey. Itu tak tahulah daripada mana dia ambil kisah tu. Okey, kalau kita patah balik tadi, nar nama yang pertama neraka adalah an-nar. Allah Taala sebut 107 kali di dalam Al-Quran. An-nar. Cerita tentang neraka. Ada tak perkataan lain Allah guna untuk neraka? Ada. Kedua perkataannya adalah kalla innaha laza. Laza, nama neraka yang kedua adalah laza. Kalla innaha laza. Allah kata sekali-kali tidak, sesungguhnya ia adalah laza. Laza ni apa? Allah Ta'ala terang balik pada ayat yang seterusnya, nazza'atan lisyawa, mencabut asyawa. Laza itu adalah benda yang mencabut asyawa. Asyawa ni pula apa benda? Asyawa ni ada ulama kata dari segi bahasa lah, sesuatu yang menyebabkan tercabut. Kulit boleh, kono kulit tercabut. Kono ya kulit tercabut. Ada juga yang faham syawa ni bukan kulit tetapi anggota dia. Anggota atraf dia panggil. Maknanya macam kalau kita ni atraf ni tangan, kaki, kono tapi tercabut tangan, tercabut kaki. Itu laza. Nak gambar dahsyatnya neraka. Okey. Jadi kita tak payah ceritalah apa itu yang akan berlaku dalam neraka. Kita hanya sebut bahayanya neraka ni melalui nama yang Allah Ta'ala bagi. Yang pertama api, yang kedua laza tadi. Laza, cabut kulit, cabut anggota badan. Okey. Yang ketiganya, Allah Ta'ala juga sebut neraka di dalam Al-Quran sebagai Jahannam. Jahannam. Jahannam ni pun banyak kali juga sebut dalam neraka. Jahannam ni maksud dia apa? Jahannam ni kalau ikut dari segi bahasa, dia bukan bahasa Arab, dia mungkin bahasa belah-belah Parsi tu. Tetapi Jahannam boleh difahami sebagai satu lubang yang sangat dalam. Jahannam, orang akan sebut Jahannam. Maknanya lantai dia jauh ke bawah, dalam sangat. Allah sebut inna jahannama kanat mirsada. Inna jahannam kanat mirsada. Sesungguhnya Jahannam yang mana tempat yang dalam tu tadi, mirsada, dia sedang perhati kau. Mirsad ni macam seekor singa. Kalau dia nak bunuh tu, dia akan lama tak dia ikut binatang tu, lama. Cuba tengok National Geography kan. Singa tu ataupun harimau kalau dia nak makan, dia ikut tu lama. Ikut je. Tunggu je. Yang tu. Itu maksud Jahannam sedang perhati je nak tangkap kau ni. Itu Jahannam. Apa lagi nama neraka? Jahim ataupun As-Sa'ir. Jahim ataupun Sa'ir. Kedua-duanya menunjukkan api yang terlalu marak. Api yang sangat marak. Nama lain juga Saqar. Wa ma adraka ma Saqar, la tubqi wa la tadhar. Apa yang Allah Ta'ala, apa yang kau tahu tentang Saqar? La tubqi, dia tak membakikan apa-apa dan juga tak tinggalkan apa-apa. Saqar ni apa? Saqar ni maksud dia sesuatu yang mencairkan. Letak cair. Maksudnya tak ada tinggal apa dah. Tulang tak ada, apa tak ada, cair. Saqar. Apa lagi? Nama neraka Hutamah. Wa ma adraka mal Hutamah. Hutamah menunjukkan apabila masuk je benda tu runtuh. Runtuh benda tu. Dan nama yang terakhir kita sebut tadi, wa ma adra Hawiyah tadi. Fa ummuhu Hawiyah. Nama neraka Hawiyah. Hawiyah maksud dia sesuatu yang tarik ke bawah. Okey. Jadi itu antara nama-nama neraka. Daripada nama tu sahaja kita boleh tahu apa sifat
sifat neraka tu tuan-tuan. Wal iyazubillah, kita minta kita lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak kecil lah kalau Nabi SAW sebut tu ditutup pintu neraka kan, dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka. Ini bukan benda kecil. Kita nak sangat syurga, sebab tu Allah Ta'ala buka, yes, ini peluang aku nak masuk syurga. Bila ditutup pintu neraka, kita syukur sangat, aku tak nak terbabit langsung, tak terbabit langsung dengan neraka. Okay, jadi memikirkan nasib kita di antara syurga dan neraka tadi, suka ke tak suka ke, gelisah ke kita masuk bulan Ramadan, inilah sebenarnya satu-satunya jalan pintas. Jalan pintas Ramadan datang, sebenarnya dia adalah shortcut kita untuk selamat daripada neraka dan masuk dalam syurga. Selamat daripada neraka, masuk ke dalam syurga. Shortcut tuan-tuan. Nabi SAW sebut, atakum ramadanu, telah datang kepada kamu bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang diberkati. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah, Allah Ta'ala telah memfardukan ke atas kamu berpuasa. Di dalamnya tuftahu fihi abwabus sama, dibuka padanya pintu-pintu langit. Wa tughlaqu fihi abwabal jahim, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan diikat padanya syaitan-syaitan yang melampau. Lillahi fihi, demi Allah, fihi padanya, lailatun khairum min alfi syahr, ada suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang last ni kita nak dengar sikit. Man hurima khairuha, sesiapa yang dihalang daripada kebaikannya, faqad hurim, maka sesungguhnya dia telah dihalang. Maksudnya memang dia ni ditakdirkan nak masuk. Siapa yang tak dapat kebaikan bulan ni, lepas tu Nabi kata ada pula satu hari, satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang tak dapat pun ni, maknanya dia memang tak dapat lah kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita halang diri kita daripada dapat apa-apa kebaikan dalam bulan ni. Baik. Jadi syurga tuan-tuan, syurga sekali lagi untuk saya sebut, syurga ini dia tidak datang dengan percuma. Syurga tak datang dengan percuma, dia mesti dibayar. Dibayar dengan apa? Sabar kita. Sabar kita, bersungguh kita taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa lagi dalam ketaatan kepada Allah Taala ni tuan-tuan? Apa ketaatan yang paling Allah suka? Dia suka betul kalau kita buat. Kalau kita buat apa yang dia fardukan. Solat wajib, solat zuhur dengan solat sunat zuhur ataupun solat tahajud. Solat zuhur dengan solat tahajud, mana Allah Ta'ala lebih suka? Solat zuhur. Solat zuhur, Allah lebih suka solat zuhur. Kau jangan rasa kau buat sunat tetapi tinggal wajib, Allah tak suka. Buat waktu. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala menfardukan puasa ke atas kita, kita buatlah dengan sebaik-baiknya. Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan An-Nasa'i, afdalus siyami ba'da syahri ramadana syahrullahil muharram, sebaik-baik puasa selepas bulan Ramadan ialah berpuasa pada bulan Allah Al-Muharram. Sebaik-baik puasa, tapi Nabi kata selepas bulan Ramadan, iaitu bulan Muharram. Bulan Muharram. Jadi tak ada puasa yang lebih baik daripada puasa bulan Ramadan. Jadi kalau kita nak tunjukkan kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, puasalah pada bulan Ramadan. Saya bukan pesan ni untuk yang apa ni lah, tuan-tuan ni nak pesan kepada anak-anak ni lah, anak-anak yang ada pada malam. Jangan kalau ada rasa nak ponteng, kawan ajak ponteng, jangan. Jangan sekali-kali ponteng. Walaupun rasa macam dia dah makan ni, kita nak makan kan, kita tak boleh nak bergembira dia makan, kita tak makan. Jangan jangan terlibat langsung dengan benda-benda ni. Tuan-tuan, nanti adik-adik nanti apabila dah besar menyesal. Sebab pertama sekali kita tinggalkan satu kebaikan yang tak ada ganti dah. Tak ada ganti dah.
puasa luar daripada bulan Ramadan tidaklah akan sebaik bulan Ramadan. Walaupun kita mampu qada, dia tidak sebaik bulan Ramadan. Itu kalau kita rajin lah, kita boleh qada. Kalau kita nak qada ni senang lah. Qada lebih susah daripada puasa Ramadan. Qada lebih susah. Tanya makcik-makcik kan yang dia biasa qada dulu. Kalau dia head sampai 2 minggu tu, mampu nak ganti tu. Sampai Syakban tahun depan nak ganti tu lama kan. Susah nak qada. Jadi jangan buka puasa walaupun sangat-sangat terutama yang dah baligh, yang dah baligh ni jangan sebab kita semua dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, satu hadis yang diriwayatkan Jabir. Jadi kita punya tujuan tadi yang kita cerita tadi, semua yang saya cerita tadi tujuan dia satu, iaitu nak bagi kita boleh masuk syurga tu ya kan. Buatlah amalan baik tu, apa tujuan dia nak boleh bagi masuk syurga. Hadis yang diriwayatkan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal, lalu lelaki tu cakap, ara'aita idh sallaitu salawatil maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'an adkhulul jannah, qala na'am. Seorang lelaki tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa pendapat kau kalau aku ini salat 5 waktu, salat-salat yang wajib tu 5 waktu, dan aku puasa bulan Ramadan, dan aku buat benda yang aku mengatakan benda yang halal itu halal, dan aku katakan benda yang haram itu haram, dan aku tak tambah apa-apa lepas tu, aku tak buat sunat pun kan. Adkhulul jannah, adakah aku boleh masuk syurga? Nabi kata Nabi kata apa kepada orang tu last kali tadi? Na'am, ya. Na'am. Na'am. Jadi tuan-tuan ya, adik-adik maksudnya nak pesan kat sini, adik-adik, kalau kita berpuasa penuh, lillahi ta'ala, kita juga boleh selamat daripada neraka. Tuan-tuan, yang terakhir saya nak tutup ni tuan-tuan, nak biar nak isyarat. Allah Subhanahu Wa Taala apabila sebut tentang bulan Ramadan, bulan Ramadan ni dalam Al-Quran sekali je Allah Taala sebut. Kalau bertakwa tu berapa kali Allah Taala sebut? Takwalah kepada Allah, takwalah kepada Allah, banyak kali katui. Tapi bulan Ramadan Allah sebut sekali je. Tapi bila Allah sebut tentang bulan Ramadan, Allah sebut syahrul ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Puasa ni, bulan Ramadan ni tujuan dia bukan nak suruh puasa, bukan. Tujuan bulan Ramadan, Allah Ta'ala suruh kita sambut bulan Ramadan ni bukan tujuan dia nak puasa. Tujuan dia apa? Sambut penurunan Al-Quran. Sebab tu kalau kita tengok dalam ayat tu, sekali Allah Ta'ala sebut tentang Ramadan, perkataan pertama lepas Ramadan dia sebut apa? Yang diturunkan padanya Al-Quran. Sebenarnya ini adalah bulan Al-Quran. Al-Quran diturunkan bila? Bila Al-Quran diturunkan? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Kami turunkan ianya pada malam Al-Qadar. Lailatul Qadar, Allah Ta'ala turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di Sidratul Muntaha ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Dan kali pertama di langit dunia turun kepada Nabi bila? 17 Ramadan yang kita sambut apa tu? Nuzul Quran. Itu kali pertama. Jadi semuanya turun pada bulan Ramadan. Jadi sebenarnya bulan Ramadan bukan bulan puasa, sebenarnya bulan Al-Quran. Kenapa kita puasa? Nak sambut, cara menyambut penurunan Al-Quran. Sebab tu Allah Ta'ala sebut faman unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Bulan yang diturunkan bulan Ramadan yang diturunkan kepadanya Al-Quran, petunjuk untuk manusia, membezakan di antara benar dan hak. Lepas tu sesiapa yang menyaksikan bulan ini, iaitu dia sampai masuk bulan ni, dia hidup lagi pada bulan Ramadan. Siapa yang masuk bulan ni, falyasumhu, berpuasalah pada bulan tu. Puasa tu dia tak susah macam Al-Quran. Ayat tu tak bunyi susah. Siapa yang masuk bulan ni
puasalah. Jadi tujuan dia adalah Al-Quran diturunkan. Jadi kita kena ingatlah tujuan dia adalah kita puasa ni adalah disebabkan penurunan Al-Quran. Dan Al-Quran kedua-duanya Al-Quran dan juga puasa kedua-duanya adalah syafaat untuk kita pada hari akhirat. Nabi SAW sebut as-siyamu wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan juga Al-Quran adalah dua yang memberi syafaat kepada hamba hari kiamat. Puasa dan Al-Quran. Lalu yaqulus siyam, lalu puasa akan berkata kepada Tuhan. Dia akan berhujah depan Tuhan. Puasa yang kita puasa ni esok, dia akan datang balik dan dia akan berhujah depan Tuhan. Dia akan kata, ay rabb inni mana'tuhu at-ta'ama wasyahawat. Wahai Tuhan, aku telah menghalang makan dan minum pada siang hari. Fasyaffi'ni fihi, berilah syafaat aku padanya, pada orang ni. Begitu juga dengan Al-Quran. Yaqulul Quran rabbi mana'tuhu an-nauma bil-laili fasyaffi'ni fihi. Wahai Tuhan, aku telah menghalangnya tidur, aku iaitu Al-Quran. Dia baca Al-Quran lalu dia tak tidur malam tu, lalu berilah syafaat kepada orang ni. Fayashfa'an, kata Nabi, lalu Al-Quran dan puasa itu diberi syafaat. Yakni kita selamat. Syafaat ni apa tuan-tuan? Syafaat ni dia macam saya sebut dulu, kabel. Kabel kan, kalau kita ada kona dengan orang dalam, kita lopeh kan, daripada tak layak dapat kerja, dapat kerja kan. Itu kabel. Itu maksud syafaat. Jadi tuan-tuan, sekali lagi untuk ingatkan, iaitu berpuasa kita pada bulan Ramadan ataupun kehadiran bulan Ramadan ini tidak lain dan tidak bukan, dia adalah shortcut. Shortcut untuk kita beramal soleh, untuk kita selamat daripada neraka. Kadang-kadang kita tiap-tiap tahun kita dengar tutup pintu syurga, ditutup pintu neraka, buka pintu syurga, ikat syaitan. Kita rasa macam koci je kan. Kan kita rasa sejuta ringgit RM, 1 juta ringgit dengan terbuka pintu syurga, kita rasa besar lagi 1 juta ringgit. Kita rasa kadang-kadang sedangkan tak ada nilai pun 1 juta ringgit di hadapan Allah pada hari kiamat. Tuan-tuan, dah tak ada bunyi dah. Masuk kan? Okey. Okey. Ada soalan tuan-tuan pasal bulan Ramadan? Ada soalan kan? Ada imam. Itu baca itu masih Ragu-ragu macam mana tu? Tuhan. Okey. Jadi kalau kita dah buat amal yang banyak, sebab tu hamba ini kita soalan tadi maknanya apabila kita buat amalan, tapi hati ni rasa ragu, Allah Ta'ala ni terima ke tidak amalan kita ni? Hamba itu sentiasa di antara al-khawfu war-raja. Al-khawf iaitu takut dengan Tuhan dan juga harap sangat dengan Tuhan. Tak adalah di kalangan kita ni yang buat satu amalan yang confirm, ini confirm Allah Ta'ala terima, kan? Tak ada. Kita takkan ada orang yang boleh buat satu amalan dia kata ini sure amalan solat ni lagi, solat sunat 2 rakaat lepas isyak ni confirm Allah terima. Tak ada. Tak ada. Kita tak ada seorang yang boleh rasa macam tu. Sebab kita sentiasa harap, ya Allah terimalah amalan aku, ya Allah terimalah, ya Allah terimalah. Terimalah. Semua orang macam tu. Sebab tu seorang ulama dia kata kalau dia tahu Allah Ta'ala terima amalan 2 rakaat solat dia, dia adalah orang yang paling suka dalam dunia ni. Sebab apa? Sebab Allah kata innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan daripada orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau dia tahu Allah Ta'ala terima, maknanya Allah akan anggap dia di kalangan orang yang bertakwa. Tak ada yang boleh rasa kita diterima. Botol dah perasaan tu botol dah. Takut terkucil Ustaz. Terkucil. Sebab tu kita kena harap, sentiasa kita berharap. Tak ada amalan yang pasti kita rasa pasti Allah terima tak. Kita mungkin tak dihukum, kau tak dihukum, tak tinggal solat semua, tapi Allah terima ke tidak belum tentu. Kita tak dihukum untuk tinggal. Maksudnya kita kalau tak diterima maknanya kita buat dah.
taklah dihukum sebab meninggalkan. Tetapi terima tak terima masuk dalam timbangan amalan kita ke tidak, itu kita sentiasa tak tahu. Kita tak tahu. Dan orang yang Allah Ta'ala terima itu tanda dia sentiasa harap, ya Allah terima ni, terima ya Allah. Nak tenang tu. Tenang. Ya, itulah tenang lah. Ketenangan itu adalah daripada pengharapan ar-raja. Ar-raja, al-khauf war-raja. Takut dan harap daripada Allah Subhanahu Wa Taala terima. Tak ada lagi InsyaAllah masih mau soalan. Jadi kita tutup dulu untuk azan. Nas'alullah ta'ala yanfa'ana bima sami'na wa yaj'alana hudatan muhtadin. Allahumma shfi mardana wa'afi mubtalana waj'al al-akhiratana khairan min dunyana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.